Okey, boleh nampak saya cuba tunjukkan cara nak menjawab. Fokus pada kertas 2. Untuk paper besok, kita ada 20 soalan objektif dan ada dalam lebih kurang 6 soalan bahagian A, dan the rest tu bahagian B kita ada tajuk statistik, graf fungsi dengan penjelmaan. So saya harap bahagian B dapat jawab semua. 12 kali 3 dah 36 markah tau kat situ. So kita akan tengok satu-satu lepas ni. Okey, kita tengok dulu. Aduhai, kenapa pula? Okey, yang pertama ni. Saya harap boleh nampak Okey, soalan ni minta awak lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Yang pertama sekali ketaksamaan dia adalah 2x tambah y lebih besar dan sama dengan 2. Ketaksamaan yang kedua ialah x tambah y kurang dan sama dengan 5. Dan ketaksamaan yang ketiga ialah y lebih daripada x. Okey, dekat sini kita tengok bila lebih, mula-mula awak fokus pada ketaksamaan dia. Okey, tengok sini. Tanda dia lebih besar kan? Okey, bila lebih besar, dia tak kira tau cerun dia negatif ataupun positif, dia tetap ke atas. Okey, mula-mula tengok dulu garisan dia. Mana garisan dia? 2x tambah y lebih besar dan sama dengan 2. Okey, ini garisan dia kan? So disebabkan dia lebih, awak bagi dia naik ke atas. Okey, tengok garisan yang kedua pula. Ketaksamaan yang kedua ialah x tambah y kurang dan sama dengan 5. Okey, ni garisan dia yang saya tunjukkan dengan warna ni. Merah ni Okey, ini ialah tanda kurang kan? Bila tanda kurang, dia tak kisah condong dia positif atau negatif, dia tetap ke bawah. Okey, so ke bawah. Boleh Masalah kita sekarang ialah ni, nak bina garisan y sama dengan x, y lebih daripada x. Okey, tengok sini. Bila x bersamaan x sama dengan y, okey, kalau x kosong, y nilai dia kosong. Kalau x 1, nilai y pun 1. Jadi garisan yang kita nak lukis ialah ni dia. Ni dia. Okey. Awak tengok sini, kalau x kosong, y kosong. Dekat sini kalau x 1, y 1. Samalah kalau x 2 sama dengan y 2. Tapi untuk garis lurus, memadai kalau awak lukis, awak cari 2 titik je. Titik 0, 0. Yang pertama sekali titik 0, 0. Yang kedua titik 1, 1. Lepas tu awak ambil pembaris, garis panjang-panjang. Kenapa dekat sini garis putus-putus? Sebab dekat sini tak ada sama dengan. Dia macam ni je. Okey, bila ketaksamaan dia lebih besar saja, tak ada sama dengan, awak kena buat satu garis putus-putus. Okey, sekarang awak tengok. Disebabkan dia cerun juga, disebabkan oleh lebih, dia pergi mana? Dia mesti pergi ke atas. Okey, dia pergi ke atas. Sekarang, daripada ketiga-tiga lorekan yang kita dah lorek tu, mana yang bertindih antara satu sama lain? Okey, itu yang kita kena tebalkan nanti. Jadi kawasan yang bertanda hitam tu sepatutnya yang kita lukis, kita lorekkan. Jadi dekat situ kita dapatlah tiga markah. Okey First sekali awak kenal pasti tanda lebih ataupun tanda kurang. Ni kena kena kenal pasti. Okey, kalau lebih ni mesti dia ke atas. Okey, ini disebabkan kurang dia mesti ke bawah. Ingat tu.
Lagi satu. Kalau garisan tu selari dengan paksi Y, garisan katakan macam ni. Okey. Kita ada garisan macam ni katakan. Sorry ya, saya punya mouse ni. Okey, kalau lebih dia mesti ke kanan. Ini ialah yang selari dengan paksi Y. Kalau kurang dia ke kiri. Ini kurang, ini lebih. Tapi kalau dia selari dengan paksi X, biasalah lebih ke atas, kurang ke bawah. Okey, ingat 4 benda ni. Tengok dia punya condong, kalau lebih ke atas, kurang ke bawah. Kalau dia selari dengan paksi X, lebih ke atas, kurang kat bawah. Okay, kalau garisan tu selari dengan paksi Y, maknanya X sama dengan lebih ke kanan, kurang ke kiri. Okay, saya harap boleh dapat jawab besok ni 3 markah. Ni 3 markah yang sepatutnya awak lukis. Okay, bila awak dah lorek banyak-banyak tu, tak kisah awak nak padam ke tak. Tapi yang penting kawasan yang sepatutnya awak lukis tu, yang lorek betul-betul tu mesti awak bezakan antara garisan-garisan lain. Awak ambil lah pensel ke apa ke, hitamkan ke, pekatkan ke, ataupun awak ada pensel warna, awak warnakan. Okay, kita continue dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni ialah persamaan kuadratik. Okay, sama kuadratik yang penting sekali awak kena tulis dalam general form. Macam mana nak tulis dalam general form? Dia mesti dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C samakan dengan kosong. Okey, ini dalam bentuk am. Sekarang tengok soalan tu X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 2 kali 3X tolak 2X. So kita kena kembangkan. Yang tu saya padam Okey, jelas Okey, 2 kali 3, 6. 2 kali tolak 2 tolak 4X. Lepas tu jadikan sebelah kanan kosong. Kenapa jadi macam ni? Okey, X kuasa 2 tolak 5X. Cikgu, ada orang nak masuk. Tambah 4X, ya ke? Saya tak automatik masuk ni. Tolak 6 sama dengan kosong. That means saya kena admit dulu. So daripada sini kan X kuasa 2 tolak 5X tambah 4X tolak 6 sama dengan kosong. So tolak 5X tambah 4X jadi negatif X kan. Dapatlah macam ni. Selepas tu guna kalkulator pun boleh. Okey, awak jadikan general form 1 markah. Lepas tu awak buat factorization 1 markah. Then jawapan akhir 2 markah. Okey. Masalah sekarang kalau awak gunakan kalkulator, awak hanya tulis X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2 tanpa factorization ni, awak cuma dapat 1 markah Sebab tu kalau awak nak dapat 2 markah yang bawah ni, kena ada pemfaktoran. Pemfaktoran ni penting. Saya keluar sekejap boleh tak? Tapi masalah juga nanti. So nak buat macam mana? Saya keluar sekejap ke apa? Nak admit yang orang yang masuk. Ikut cikgu lah, ikut cikgu. Sebab ada orang nak masuk tu. So saya yang ni awak faham tak ni? Tadi yang pasal lukis-lukis tu saya tak faham. Yang mana? Ni saya faham. Yang lukis saya tu. Itu lukis tu main lukis je ke garis dia? Ya, tapi awak kena tengok lebih besar lebih kurang dia. Kalau lebih dia ke atas, kalau kurang dia ke bawah. Itu je dia punya prinsip. Boleh? Boleh. Okey tak? Ke saya laju sangat? Hello? Boleh lah. Boleh?
Hmm. Tak tahu yang lain okey ke? Yang lain okey ke? Terus respon. Laju sikit lah cikgu. Apa dia? Okey, Laju. okey. Hello, suruh saya laju ke apa? Tak, dia kata Tak, cikgu, tak, cikgu, slow sikit. dia kata cikgu laju. Slow sikit. Saya you laju. slow sikit. Nak slow sikit. Turun gear sikit. Oh, turun gas sikit. Okey, yang setakat ni number ni boleh? Yang kuadratik boleh? Boleh. Saya rasa ramai tak faham yang garis tadi tu. Betul tak? Yang Cikgu. yang lukis-lukis tu. Yang garis-garis tadi, garis-garis. Yang lukis-lukis tak faham Aku tak faham. Ha. Sis. Yang atas-atas tu tak faham Tak, bukan. Yang tak faham. Dia macam mana nak kena lukis saja ke? Lepas tu macam tak faham sikit. Okey, saya stop dulu. Saya nak admit orang yang masuk dulu. Cikgu sorry. Boleh Fadil. Dari awal lah saya tak faham. Betul. Wih, dah habis. Hakim, tutup kamera Hakim. Penat tengok muka kau. Kau penat tengok muka aku, kau keluar lah. Tu je. Aku memang buka kamera. Tanya yang lain. Aku cakap je, tak marah. Okey, dah. Lah dia dah masuk. Hai. Okey, tengok nombor 1 ni. 2x tambah y lebih dan sama dengan 2. Sekejap Okey, nampak tak ni tanda lebih? Hello? Nampak tak tanda lebih ni? Nampak. Bila dia lebih, awak kena lorekkan dia ke atas. Macam tu. Atas garisan. Bawa dia ke atas. Tak Kalau- faham. Dia nak lorek macam garis tu mana dapat? Lepas tu macam Garis ni diberi. Oh, garis diberi lah. Dia dah siap-siap bagi. Lah. Okey? Tengok kesamaan yang kedua. Ini ialah tanda kurang dan sama dengan kan? Disebabkan ada tanda sama dengan, dia garisan dia terus tau. Okey? Disebabkan dia kurang, dia akan pergi ke bawah lah. Nampak? Awak tengok sini, x tambah y Faham. 5 garisan dia pergi ke bawah kan? Betul. Boleh Okey, garisan yang ketiga ni kalau awak tengok tak ada kan? Tak ada. So kita kena bina. Nak bina untuk garis lurus, 2 titik cukup. Katakanlah x kosong, y pun kena kosong. Katakan kita nak ambil y 2 lah katakan. So x mesti 2 sebab persamaan dia ialah x, y sama dengan x. Okey, kalau x kosong, y kosong lah. Kalau x 2, y 2. So kita kena buat garisan tu. Garisan dia macam ni. Kenapa dia garis putus-putus? Sebab tak ada sama dengan. Dia cuma macam ni je. Dia tak ada macam ni. Kalau macam ni garis terus. Okay. Kalau garis tak ada sama dengan, dia garis putus-putus. Okay. Disebabkan dia condong juga, maka garisan dia, lorekkan dia mesti ke atas. Okay. Ke atas. Lebih ke atas, bawah kurang. Faham Okey, antara tiga-tiga ni mana yang bertindih antara satu sama lain? Kawasan segitiga ni kan? Okey tu kan? Jadi bila benda ni lah, yang tengah-tengah ni lah yang memenuhi tiga ketaksamaan yang diberikan. Faham. So tinggalkan jawapan tu sebagai ni saja. So inilah jawapan dia, dapat 3 markah. So lorek tu just lorek je lah macam mana pun. Lorek je. Lorek kawasan yang memenuhi kawasan ni 3 ni lah. Ni ialah kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan. Faham. Macam ni pun dapat 3 markah. Faham. 3 markah. Okey. Sebenarnya lorek ni ialah 2 markah. Awak buat garisan ni actually 1 markah. So sini sepatutnya 2 markah. Cikgu Divya tak boleh masuk. So all together semua 3 markah lah. Siapa nak masuk lagi? Divya. Divya tak boleh masuk. Sebab saya ni tak automatic admit tau. Divya yang tak boleh masuk. Tak betul. So nak Hello, nak stop lagi ke?
Adalah ramai Ramai tak masuk. ramai tak boleh masuk. Biar betul kau orang ni. Betul lah ni. I custom berhabis. Mana puja I custom berhabis pun. Kau dulu. Okey, lepas ni dah Ada lagi tak? Ada lagi tak yang tak masuk? sebab tak on time. Okey, ni dah settle Yang tadi settle Ya, settle. Yang tu Mood ni. faham. Hello, berapa kali mod? Bukan ni mod? 3 kali mod kan? Calculator. Oh, Tiga. ada. 3. Apa yang 3? 3 dah lah ni beli. EQN tu. Oh, lupa lah macam ni cikgu. Dah lupa. Saya Tekan 3 kali EQN. mod. Okey, malam ni tekan calculator belajar. Dah Masuk malam ke ni kanan. calculator. Lepas tu ambil Okey, degree. tengok soalan ni. Hello, dah. Tengok soalan ni. Ayo go. Derajat bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan sebuah segi empat sama TUVS. Okey. Sekarang dia kata ungkapkan dalam sebutan X panjang TP. Okey. Kita nak cari panjang TP ni. Awak dah jawapan pula. Okey, kita nak cari panjang TP ni. Macam mana nak cari panjang TP? QRX TS 8. So TP macam mana nak cari? X tolak 8 lah kan? Betul tak? Panjang sini X, panjang sini ialah X, panjang sini ialah 8, TS 8. So nak cari panjang TP 8 tolak X. Okay Dah, luas kawasan Belorek. Luas kawasan Belorek, luas ialah panjang kali lebar. Ni panjang, ni lebar. Okay. Sekarang, kalau nak cari luas kawasan Belorek, X kalikan dengan X tambah 7. Ni panjang kali lebar Lepas tu tolakkan dengan, ni segi empat sama kan? 8 kuasa 2. Okay, settlekan Lepas tu samakan, diberi luas kawasan Belorek ialah 134, cari panjang PQ. So kita kena cari panjang PQ ni. Okay. Luas kawasan Belorek daripada soalan A2 ni, awak samakan dengan 134. So nanti awak akan dapat the value of X, gantikanlah X kat sini dapat berapa, tambahkan dengan 7. Faham tak ni? Okay, ni jawapan dia. Panjang TP tadi saya dah bagi tahu, X tolak 8. Luas kawasan Belorek mula-mula, ini ialah segi empat yang besar tu. 8 kali 8 ni ialah kawasan yang kecil tadi tu. Sini 8, sini 8. Lepas tu awak simplify dapat macam ni. Then awak samakan dengan 134. Ni diberi. Diberi dalam soalan. Okay. Lepas tu awak simplify. Ini awak boleh guna calculator. Gunakan equation. Lepas tu awak akan dapat X11 dengan X8 negatif 18. Okey. X negatif 18 ni awak abaikan. Abai sebab dia negatif. Mana ada panjang negatif kan? So ambil value X sama dengan 11. Nak cari panjang ni tadi, panjang PQ ke apa tadi tu? Panjang PQ. Dia kata X tambah 7 kan? X tambah 7. So X ni awak gantikan 11 tadi. So sini ialah 11 tambah 7 dapatlah 18 cm. Okay. Ini soalan tak direct lah. Awak kena form dulu equation tu. Cikgu ada orang tak faham.
buat factorization, lepas tu tambahkan. Kat mana yang awak tak faham? Tengok mesej, ada orang kata cikgu nombor 2 tak faham. Nombor berapa? Nombor A2. Cikgu kena ulang balik. A2. Dia suruh ulang balik. Sekejap, saya tak boleh tengok mesej sebab saya dah share. Faham. Cikgu ulang je balik. Sekejap. Diorang kata laju sangat. Laju Okey, soalan A1 faham? Faham tak guys? A1 faham tak? ialah Cikgu ulang je lah balik. Oh, diorang faham. A1 diorang faham. okey, A1 ni panjang ni ialah X. Okey, panjang ni X Boleh? Sini 8, sampai sini 8, faham? So nak cari panjang ni mestilah X tolak 8. So TP dia X tolak 8. Okay, diorang faham yang tu. Korang tak faham yang A2 dengan B Okey, luas rantau berlorek. itulah. Luas rantau berlorek ni yang saya lorek kawan hitam ni. Boleh? Okey. Segi empat besar ni PQRS luas PQRS yang besar semua tahu yang ni PQRS ni panjang dia ialah X tambah 7 kalikan dengan X. Okey, yang ni faham? Panjang kali lebar. Okey, panjang kali lebar. X tambah 7 kali 7. Dapatlah luas PQRS. Disebabkan kita nak cari kawasan yang warna hitam sahaja, so kena tolak luas yang warna putih ni. Luas yang warna putih ni ialah 8 kali 8. Kenapa 8 kali 8? Sebab dia segi empat sama kan? Sini 8, sini 8. Luas panjang kali lebar. So kita kena tolak. Sebab kita nak cari yang berlorek ni. Kita nak cari yang berlorek saja. Ni. Nak cari kawasan berlorek saja. So kita kena tolak dengan kawasan yang putih ni. So X tambah 7 darab X tolak 8 kuasa 2. Sekarang yang B ni dia beri kawasan berlorek tu ialah 134. Dah diberi dah. So bila awak dapat ni samakan dengan 134. Boleh? Jadi awak tengok sini. Okey. Luas rantau berlorek X tambah 7 kali 8 ni ialah kawasan yang segi 4 PQRS. Ini 8 kali 8 ialah kawasan yang tak berlorek. So awak simplify X kali X kuasa 2. 7 kali X 7X tolak 64. Ini samakan dengan 134. 134 ni diberikan untuk jawab soalan B. Lepas tu bawa pergi sini 134 jadi negatif. 64 tambah 134 dapat 198. Gunakan kalkulator. A nilai dia 1. B nilai dia 7. C nilai dia tolak 198. Okey. Gunakan kalkulator. Automatik awak dapat X11 dengan X negatif 18. Lepas tu yang negatif awak abaikan sebab tak ada panjang negatif. Panjang positif je. So ambil nilai X sama dengan 11. Dia suruh cari panjang PQ. Panjang PQ ialah panjang bahagian atas ni. Sebab segi 4 tu macam ni kan. PQ dekat sini. Ni ialah X tambah 7. Okay. Sekarang nilai X 11. 11 tambah 7 dapatlah 18. So jawapan dia 18 lah. Boleh? Yang saya tunjuk bahagian yang pertama tadi tu, itu yang simple, direct. Yang ni yang ada rajah yang perlu awak fikir untuk cari nilai yang dinyatakan dalam soalan. Okay, so tengok nasib-nasib lah besok soalan mana yang akan keluar. Tapi look like lah, tak betul-betul tepat lah, tapi lebih kurang. Boleh
Okay, kita pergi pada soalan berikutnya. Satu markah. Okay, actually jawapan dia maybe lebih Cikgu daripada ada orang tanya. X kuasa 2 tambah 7X soal 64 tak payah guna EQN. Ya cikgu. Apa dia? X kuasa 2 tambah 7X tolak 64 tak payah guna EQN. Ke? Tak payah guna EQN. Tak, Hakim apa yang dimaksudkan Memang ni? kita gunakan EQN tapi kita kena simplify dulu mesti equal to 0. Simplify dulu guys. 134 kena bring to the left sebabnya kita nak jadi equal to 0. Kalau tak equal to 0 nanti bukan dalam bentuk dah tak boleh dah. So kena bawa dia pergi ke kiri dulu. Jadikan sama dengan kosong. Apa-apa pun equation mesti jadikan general form. Mesti sama dengan kosong. Dia faham? Jangan awak cari dulu. Ni, jangan awak fakturkan dulu tanpa awak abaikan ini. Jangan, jadikan dia kosong dulu. Boleh Apa-apa equation jadikan general form dulu baru awak fakturkan. Itu syarat wajib. Okay, kita continue Now, ini soalan yang tak perlu awak fikir. Maknanya awak baca ayat tu je. Tak ada pun pengiraan. Just baca ayat tu dan fahamkan. Okey, soalan. Nyatakan, baca yang bahasa Melayu tu. Nyatakan sama ada ayat berikut ialah satu pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, untuk pernyataan pastikan dia tak ada unknown. Sekarang dia ada unknown x plus 1 equal to 7 kan. Jadi ini ialah dia bukan pernyataan. Itu syarat dia. Bila ada unknown, dia bukan pernyataan. Okay. Satu pernyataan tu boleh ditentukan benar ataupun palsu. Kalau dia kata X equal to something, barulah awak boleh katakan dia ialah satu pernyataan. Okay, untuk soalan B. Ni pun soalan yang senang, pejam mata celik awak boleh jawab ni. Okay, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan majmuk berikut. Perimeter segi empat sama ABCD ialah 40 cm jika dan hanya jika ada perkataan jika dan hanya jika baru awak boleh buat dua implikasi. Okey, implikasi yang pertama ni. Ambil dulu yang bahagian depan ni. Perimeter segi empat sama ialah 40 cm. Tapi jangan lupa letak jika. Okey, diikuti dengan marker. Barulah awak ambil sisi segi empat sama ABCD ialah 10 cm. Okey, lepas tu untuk implikasi yang kedua awak terbalikkan. Ambil bahagian belakang dulu, jika segi empat sama ABCD ialah 10 cm, ambil. Okey, ini katakan A, ini katakan B. Okey, untuk yang pertama, awak ambil jika A maka B. Untuk yang kedua ni awak buat jika B maka A. Macam tu. Identify dulu ayat yang bahagian awal. Lepas tu awak diikuti dengan bahagian yang akhir setelah habis perkataan jika dan hanya jika ni. Baca dulu jika dan hanya jika ni awak gariskan. Okay. Bahagian yang kat sini awak assume sebagai A. Bahagian yang seterusnya awak jadikan dia B. Okay. Lepas tu awak terbalikkan. Ini soalan bonus. 2 markah boleh dapat. Tak payah fikir. Tulis saja. Boleh Okay. Ni 1 markah. 1 markah jadilah 2. 3 markah dah untuk soalan ni. Okay. Lagi satu premis ni. Okay. Dia ada 3 jenis premis tau. Ini ialah premis jenis yang pertama. Untuk kenal pasti premis jenis yang pertama, dia ada perkataan semua ni. Ni ialah jenis type yang pertama. Okay, baca.
Semua segitiga sama kaki mempunyai dua sisi yang sama panjang. Okey, apa conclusion dia? PQRS mempunyai dua sisi yang sama panjang. Apa yang tak tertulis lagi? Yang tak tertulis ialah segitiga sama kaki kan? Apa itu segitiga sama kaki tu daripada mana? Daripada PQRS. So awak tulislah premis yang kedua tu ialah PQRS ialah segitiga sama kaki. Okey, untuk soalan ni awak tengok apa yang belum ditulis itulah yang awak tulis. Okey, sekarang premis yang pertama dia dah ada. Kesimpulan dia dah ada, PQRS dua sisi yang sama panjang. Dia dah ada dah dua sisi yang sama panjang ni. Ni dah tertulis. Yang tak tertulis ialah ini dia. Segitiga sama kaki. Okey, rujuk dekat sini. Apakah bahagian hadapan kesimpulan yang dituliskan? Lepas tu awak tulis balik PQRS dan ambil bahagian ni letak dekat sini. Okey, untuk jawab soalan ni awak tengok apa yang tak tertulis itulah yang awak tulis. Cuma untuk premis 2 dengan premis 3 awak kena kenal pasti. Adakah dia yang jenis jika A maka B tau. Maka B. Okey. Kalau yang premis yang ketiga tu bukan B dulu. Bukan B dulu. Barulah pergi bukan A. Ada lagi ke yang nak masuk tu? Okey, dia terbalik tau. Nanti kalau ada masa saya terangkan yang ni. Okey, tengok soalan D. Soalan D ni awak kena buat satu conclusion. Yang di ke Ya, sudut yang dicengkam di pusat sebuah poligon sekata mempunyai NCC. Okey, NCC 360 darjah per N. Sekarang dia kata berapa sisi dekat bawah ni. Itulah yang awak ganti dengan N. Okey. Bahagian bawah ni buat satu kesimpulan, dia kata poligon sekata yang mempunyai NCC. Jadi N ni awak gantikan dengan 5. So inilah dia punya kesimpulan. Ni senang lah. Ni daripada khusus, umum ke khusus. Yang sebelum ni kita ada khusus ke umum. Okay, nanti balik pula. Malam ni awak cek balik. Kita ada dua jenis hujah. Daripada khusus ke umum, umum ke khusus. Dalam kes ni ialah daripada umum ke khusus. Okay, kat sini kalau dia dah bagi formula tak ada masalah. Awak kena tengok je berapa sisi yang dia bagi dekat bawah ni. Lepas tu awak bahagikan. Okay, settle. 1 markah, sini 1 markah, 5 markah semua. Okay, saya nak bagi tahu sikit tentang compound statement ni. Kalau ada hubungan dua ayat diikuti dengan N, katakanlah benar dan benar, jawapan dia benar tau. Kalau palsu dan benar, jawapan dia palsu. Kalau benar dan palsu, jawapan dia pun palsu. Palsu-palsu, jawapan dia palsu. Okey, untuk compound and statement, awak kena ingat ni je. Dua-dua benar baru benar. Kalau compound statement tu terdiri daripada dihubungkan oleh or, awak kena ingat ni. Dua-dua palsu baru palsu. The rest, dua-dua palsu baru palsu. The rest benar. Ni benar ni palsu. False ni palsu. Kalau untuk N, dua-dua benar, barulah benar. The rest ni ialah palsu. Okey, tengok contoh ni. Contoh yang pertama ni dia kata nyatakan sama ada statement ni ialah true ataupun false. Maknanya benar ataupun palsu. Kita kenal pasti dulu. 12 lebih daripada 5 betul kan? True kan? Betul. 7 kuasa 2, 14 dia ialah false. 7 kuasa 2, 49 kan? Diikuti oleh compound statement dia ialah N. Jadi benar dengan palsu. Benar dengan palsu, jawapan dia mesti palsu, false. So jawapan dia palsu lah. Okey, tengok hubungan dua ayat dihubungkan oleh or.
Okey, 7, adakah 7 multiples of 3? Dia ialah palsu, false. 4 ialah faktor bagi 16, ya, true. So, false dengan true, jawapan dia ialah true. Boleh kan? Okay, continue. Hello, dapat nampak tak? Hello. Nampak. Nampak. Yang tadi faham tak ni? Nampak, cikgu. Ni faham tak ni? Faham, cikgu. Okay, bagus. Soalan yang berikutnya ialah ini ialah isi padu pepejal. Untuk isi padu pepejal ni, yang pertama sekali awak kena kenal pasti apakah bongkah ataupun pepejal yang dinyatakan dalam soalan tu. Dan formula telah disediakan di bahagian muka surat 3 kalau tak silap. Awak tengoklah formula dekat situ, ada formula trapezium, ada formula sfera, ada cone, ada macam-macam formula dekat depan tu. So yang penting sekali awak kenal pasti apakah bongkah yang dinyatakan dalam soalan. Yang pertama, bila awak dah kenal pasti, bawa formula tu masuk dalam jawapan. Okey, dalam kes ni dia dah terang-terang nyatakan dah prisma tegak. Prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat pada meja mengufuk. Lagi satu ialah apa dia? Silinder. Silinder yang dikeluarkan. Okey, maknanya awak kena cari formula prisma tegak dengan formula silinder. Okey, bila dikeluarkan maknanya awak kena tolak. Maknanya prisma tegak tolak dengan silinder. Kadang-kadang soalan akan cantum tau, combine. Bila combine awak kena tambah. Tengoklah soalan suruh cantum ke ataupun dikeluarkan. Bila dikeluarkan awak tolak, bila cantum awak kena tambah. Okey, kita tengok sekarang. Yang pertama sekali, prisma. Okey, isi padu prisma ni, prisma tegak. Ini ialah formula trapezium. Okey, tengok trapezium saya lorikkan. Ni ialah formula trapezium. Ni bentuk trapezium tau. Okey, ada setengah mesti, setengah. 30 tambah 16. 16 ni 16 Ini ialah sisi selari. Okey, saya lukis, ni ialah trapezium. Okey, ni bentuk trapezium Okey, sini 16, sini 30. Tinggi dia ialah 20. Apa-apa hal awak lukis balik. Okey, dia punya lebar dekat sini ialah 16. Okey, macam mana nak cari isi padu dia? Ini ialah parallel side ataupun sisi selari. Setengah ni mesti tambahkan sisi selari. 30 tambah 16. Ni ialah sisi selari. Kalikan dengan tinggi dia 20. Kalikan dengan 16. 16 lebar dia ni. Ini ialah isi padu prisma tegak. Okey, ingat cari macam mana isi padu prisma. Luas trapezium tu yang penting. Luas keratan rentas. Yang saya lorikkan ni ialah luas keratan rentas kalikan dengan dia punya lebar dekat sini. Okey, kalikan dengan 16 dapatlah 7360. Lepas tu awak cari isi padu silinder. Silinder ialah pi r kuasa 2. Pi mesti awak guna ni. Dia dah given dah 22/7. Jejari dia bagi tak? Jejari sebuah silinder dengan tinggi 20 cm dikeluarkan daripada prisma itu. Dia beri bahawa isi padu pepejal yang tinggal ialah okey. Dia suruh cari R sebab dia bagi isi padu yang tinggal ni. Dia dah bagi dah.
Okey, R kita tak tahu. R yang kita nak cari sebab dia kata diberi bahawa isi padu hitung jejari dalam cm silinder itu. So, awak tolakkanlah. 7360 tolakkan dengan 440 per 7 R kuasa 2. Ni kan 22 kali 20 bagikan dengan 7. Dapat 440 per 7 R kuasa 2 kena tolak sebab dia kata dikeluarkan. Okey. Selepas itu awak simplify, R dapatlah 7. Ini boleh tak awak simplifykan macam mana ni? Tak boleh cikgu. Nak dapatkan R tu macam mana? Saya tak faham. 440 per 7 R kuasa 2 sama dengan 4280 tolakkan dengan ni 7360. Kenapa tolak? Hello, kenapa tolak? Sebab dia pergi ke kanan kan? Pergi ke kanan jadi tolak. Okey, sini ada tanda negatif. Okey, 4280 tolak 7360. Tak dengar lah. Tak dengar ke? Berapa dapat tu? Hello? Awak ada kalkulator tak kat tepi tu? Negatif. Wali jawab, Wali jawab. Sekejap cikgu, kejap. Cepat sikit. Negatif 3080. Cikgu ada. Berapa? Negatif Apa tak faham, 3080. 380. Negatif 3080 kan? Ya. Negatif 3080. Ini ialah Ada Nampak skor. apa kak? tolak Kau dah cepat, nampak apa tu? 40 per 7 R kuasa 2. Okey, negatif dengan negatif dia akan hapus tau. Tinggallah R kuasa 2. Tekan kalkulator ni cepat. 3080 sebab saya gunakan mouse ni tau. Kali 7 bagi dengan 44. Tekan kalkulator berapa dapat? Sekejap ya. Saya rasa dapat 490. 49. Dapat berapa? 49 kan? 490. Kenapa 44 tu? Dapat 49 kan? Ni, catat kak? 29. Kenapa 44 apa tak? 440. 440. Berapa kosong cakap apa? Negatif 3080 kali 7 bahagi dengan Tu. dapat 49 kan? So R kuasa 2 dapat 49 kan? So kita nak cari R kan? So R dapatlah 7 lah. Square root of 49, 7. Punca kuasa 49, 7. Betul? Tekan kalkulator. Betul tak? Punca kuasa 2, 49, 7 kan? Dah, itulah jawapan dia. So jawapan dia 7. So itu satu markah. Silinder satu markah, awak tolak satu markah, dapat jawapan satu markah. Boleh? Boleh. Okay, so besok awak tengok formula apa, awak bawa masuk dalam ruang jawapan sehingga awak ganti nilai baru awak dapat markah. Selagi awak tak ganti nilai, tak dapat markah. Awak salin je formula tanpa ganti markah, tanpa ganti nilai, kirim salap nak dapat markah. Okay? Okay, kita teruskan. Ini ialah nak cari apa? Perimeter dan juga luas kawasan berlorik. Okay, baca dulu soalan dalam Rajah 9 ABC adalah sektor bulatan dengan pusat B. Ni pusat BC dekat BC dekat sini 6. Okay. Kan aku dapat apa dah? Bila awak baca soalan, masukkan semua nilai-nilai sepatutnya. BC 6. So automatic DC awak akan dapat 4. Okay.
Bila awak dah dapat 4 sini, sini 6, sini 10 kan? Okey, ini segi 4 bersudut tegak. Ini ialah segi 3 bersudut tegak. Okey, bila segi 3 bersudut tegak, ingat tak lagi teorem Pythagoras? Ini tak payah kira pun kita boleh dapat jawab ni. Kalau sini 10, sini dia bagi 6, automatik sini dapatlah 8. 8. Okey, tak payah kira pun kita dah tahu dah. Boleh Okey, sekarang soalan kata perimeter kawasan berlorek. So tadi kita dah tahu sini 8 kan? Kita dah tahu sini 8. Kita dah tahu tadi sini 4. Okey, masalah kita sekarang cuma nak cari ini saja. D ke A. Okey. Okey, ingat tak nak cari lilitan bulatan apa formula dia? Ya, baik. Kau bagi yang tu yang terakhir tu. Itu ialah pi, 2 pi r Okey, nak cari perimeter lilitan ni, AD ni kita gunakan 2 pi r. Okey, jadi sini ada 2 kali 22/7 tu nilai pi, jejari dia ialah 10, kena kalikan dengan sudut dia. Sudut ialah 60/360. Sebab apa dia bagi 60/360? So awak tekanlah kalkulator. Bila tekan kalkulator apa yang dapat? Kenapa tak keluar jawapan aku ni? Okey. Okay, bila awak tekan kalkulator 60/360 kali dengan 2 kali 22/7 kali 10. Okey, 4 dengan 8 awak dapat 12. 12, so 10.48 lah jawapan di sini. Ini 10.48 tambah dengan 12 8 tambah 4, 12 kan? Dapatlah 22.48. So dekat sini awak tekanlah kalkulator betul-betul. Jangan tak reti tekan kalkulator. Mana satu awak nak tekan dulu. Okay, ni kena tahu tekan ni. 60/360 kali 2 kali 22/7 kali 10. Kena tahu tekan kalkulator. Kalau tak nanti entah apa-apa jawapan yang akan keluar. Kalau sini salah, yang lain pun salah. Okay. Now, dapatlah berapa markah tu? 1 markah. Okay. Bila awak kira ni 60/360 kali 2 kali 22/7 kali 10, ni 1 markah. Okay, settle, campur-campurkan semua 1 markah. Kalau 6 dapat 3 lah ni. Okay, dapatlah 3 markah. 1, awak tambahkan 1, jawapan akhir 1. So dapatlah 3 markah. Perimeter tau. Lepas tu soalan yang kedua dia suruh cari apa? Area. Area ialah luas. Okay. Luas cuma beza dia awak kena cari gunakan formula pi r kuasa 2. Okay. Awak cari dulu luas sektor ni. Luas sektor ni ialah sama juga formula dia 60/360 kali 22/7 kali 10 kuasa 2. Okay, lepas tu awak tolakkan dengan segitiga ni. Ini ialah segitiga bersudut tepat tau. Dia segitiga bersudut tepat, setengah kali tapak dia 6, tinggi dia 8. Ini ialah setengah kali tapak kalikan dengan tinggi. Okey. Dapatlah berapa tu? 3 setengah. 3 kali 7, 3 kali 8, sini dapat 24. Okay, ni awak tekan kalkulator 60/360 kali 22/7 kali 10 kuasa 2. Jawapan akhir ke ni? Okay, tekan kalkulator berapa dapat jawapan sini. Kalau sini 24, 28, so kena tolak berapa ni? Ni 0.38 ni. Sini 38. 8 tambah 4, 12, 52 52 kan? So 52.38 tolak 24 dapatlah 28.38. So macam mana markah awak cari kawasan sektor ni dulu. Lepas tu ada pengiraan ni semua. Sektor ni tolakkan. Satu lagi markah.
Lepas tu jawapan akhir dapat 1 markah. So dapatlah 3 markah. Semua 6 markah. Boleh Okay, settle. Lepas tu kita masuk pada ni apa ni, graf fungsi. Okay. Relax Hakim. Graf fungsi, okay, ni persamaan dia y Apa? sama dengan 6 tolak x kuasa 3. Okay, x kuasa 3 ni awak akan dapat satu graf kubik. Okay, malam ni tengok buku kuasa 2 kuadratik, kuasa 3 kubik, kuasa yang ada kuasa 1 per x, x kuasa negatif 1 tu awak akan dapat graf salingan. Nasib-nasib lah besok keluar yang mana. Tapi hari ni saya nak tunjukkan yang ada x kuasa 3. Okay, macam mana nak dapatkan? Awak boleh guna kalkulator pun ataupun awak boleh guna secara manual. Masukkan je tolak 1 kuasa 2. 6 tolak 1 kuasa 3 awak dapat negatif jadi positif. So dapatlah 7. Masukkanlah sini 7. 1 markah. Okay. Yang kedua pula awak cuma isi ruang yang tak berisi. Cari nilai y yang tak dinyatakan dalam maknanya yang tak ada nilai untuk y. X dibagi cari nilai y. Okay, yang kedua awak cari y bila x sama dengan 2. Masukkanlah macam ni. Actually awak boleh guna kalkulator kalau awak malas buat macam ni. Ni rajin sikit jadi dia tulis satu. Okay, 6 tolak. Ni 2 kuasa 3 ialah 8 2 kuasa 3 ialah 8, jangan 6 tau. Awak kata 2 kali 3. Ramai dalam kalangan kamu kata 2 kali 3. 2 kuasa 3 ialah 8. Jadi 6 tolak 8 dapatlah negatif 2. Negatif 2 masuklah dekat dalam tu. Okey, dapatlah 2 markah. Senang kan? Okey, itu soalan A. Soalan B, lukis. Okey, draw the graph. Lukis graf ni awak lukis cantik, smooth, betul-betul daripada titik ke titik. Jangan ada gigi-gigi. Jangan ada sekejap terang, sekejap bold. Tak nak. Mesti lukisan awak sekata. Besok pensel awak tajamkan sikit tapi jangan tajam sangat, takut koyak awak punya graf. Okay. Tengok dia punya axis. Okay, dia kata kat situ 2 cm mewakili 1 unit. Untuk paksi X, untuk paksi Y ialah 2 cm mewakili 5 unit. Macam mana awak nak buatnya? Awak tengok sini betul-betul. Ini ialah highest value of Y. Ini ialah lowest ataupun yang rendah, nilai Y yang paling rendah. Lepas tu untuk nilai X, kalau macam ni awak letak paksi Y tengah-tengah. Jangan ke kiri. Jangan ke kiri sampai habis kita graf awak tu. Bila ada nilai negatif sampailah sini positif, pastikan awak punya paksi Y di tengah-tengah kertas graf. Nak seimbangkan antara kiri dengan kanan. Lepas tu untuk tentukan paksi Y dengan X, Y dia atas bawah, atas tinggi, atas banyak kelebihan dia ataupun bawah kurang ke, awak tengok ni. Y paling tinggi 33, mestilah Y yang positif lebih banyak berbanding dengan Y yang negatif. Kan? Okey, lepas tu awak lukis graf macam ni. 2 cm ada 1 unit untuk paksi X. Nampak tak ni? Okey, ni 1 cm. Pergi sini lagi 2 cm. Jadi sini 2 cm mewakili 1. 2 cm lagi mewakili 2. Ini ialah paksi X. Paksi Y dia kata 5 unit. Okey, ni 1 cm, ni 2 cm, 5, 10 sampai 35. Sebabnya yang value paling tinggi untuk Y tadi negatif 33 kan. Bila 33 awak jangan letak 33, letak 35. Sebabnya sini mesti sekata. Okey, 5, 10, 15, 20. Lepas tu awak tengok, jangan dekat sini awak buat 5 dekat sini. Okey, lepas tu tiba-tiba je kat sini awak dapat 10 dekat sini. Jangan, mesti sekata. Kalau 2 cm, 2 cm. Jangan awak ambil 1 cm mewakili 5. Lepas tu nanti awak ambil 3 cm mewakili 10. Jangan buat macam tu, mesti sekata. Paksi X pun sama. Okey, bila dah settle ni paksi dapat 1 markah tau. Paksi betul 1 markah. Okey, bila awak dah betul semua tu awak tandakanlah titik-titik yang sepadan tu. Kira-kira betul-betul mesti tahu. Kalau macam ni, kalau misalnya kata
2 cm mewakili 5, maknanya 2 petak kecil ni mewakili 1. Kira betul-betul 4 petak mewakili 2, 6 petak mewakili 3, 8 petak ni mewakili 4, 10 petak mewakili 5. Sama jugalah kalau untuk ni, ini ialah 0.1, 0.2 sampailah 1. Kalau macam ni 2.5. 1.5. Yang macam ni ialah 2.5. Okey, bila awak dah tanda betul titik-titik ni semua, awak akan dapat 2 markah. Selepas tu, untuk kubik, tolong guna freehand. Jangan awak ambil pembaris, awak cantumkan satu titik tu semua awak cantumkan, tapi awak gunakan pembaris. Salah. So gunakan freehand ataupun flexible curve kalau ada. Okay, masuk betul-betul. Saya punya ni tak accurate sangat tau. Dah lari sikit tu. Okay, yang ni pastikan dia dekat atas. Okay, garisan graf awak betul, everything dah betul semua cantik, dapat 1 markah. So untuk graf saja awak lukis dapat 4 markah. Okay, pergi pada soalan berikutnya. Soalan berikut ni dia akan tanya, cari nilai X, cari nilai Y bila X 1.5. Okey, ini ialah 1.5. Lepas tu awak cari nilai Y dia. Baca nilai Y berapa? Lebih kurang 2.5. Maknanya kat situ ada 5 petak. 5 petak ialah 2.5. Okey Lepas tu, ini yang kedua pula, Y 10. Okey, buat garisan Y sama dengan 10. Baca nilai X. Okay, baca nilai X tu berapa? Lebih kurang negatif 1.6. Tengok betul-betul, kadang-kadang awak tertinggal tanda negatif tu. Jangan macam tu. So tengok dia bahagian negatif atau bahagian positif, dan awak tulis betul-betul dekat ruang yang disediakan. Lagi elok awak lukis, tulis dalam ruang yang disediakan daripada awak lukis. Apa tu nyatakan dekat graf. Cikgu. Falak tanya, kalau plot nilai tu tak boleh guna pen kan? Nilai tak boleh guna pen? Boleh Plotkan nilai dalam- tu tak boleh guna pen. Boleh? Boleh guna? Boleh. Tapi Kita saya kena guna suggest, pensel. saya suggestkan untuk lukis graf awak guna je pensel, senang. Tak padam Okey. senang. Okay tadi 2 markah isi jadual, 4 markah graf dah jadi 6 kan. Okey, awak cari nilai 8, 2 dah 8 markah. Senang-senang dapat 8 markah tau. Okey, sekarang dia kata soalan D ni dia akan suruh cari garis lurus yang sesuai yang memuaskan ke persamaan yang diberikan. Okey, dekat sini ini ialah persamaan asal, ini ialah persamaan daripada D. Okay. Bila kita nak lukis satu garis lurus, kita mesti nak ni kita nak mampuskan benda ni. X kuasa 3 ke X kuasa 2, kita nak matikan dia. Okay. Bila kita nak matikan dia, awak tengok tanda dia. Kalau tanda lain, awak tambah. Kalau tanda sama, awak tolak. Itu saja formula dia. Okey, dalam kes ni kita nak hapuskan X kuasa 3, tanda lain-lain. So of course awak kena kena tambah. Tanda lain tambah, tanda sama kena tolak. Okey, bila kita tambah, apa yang kita dapat? Y tambah kosong hasil dia Y kan? Okey, 6 tambah tolak 6 dapat kosong. 6 tambah tolak 6 dapat kosong. Okey, ini memang dah hapus lah. X kuasa 3, X kuasa 3 memang hapus. Yang tinggal ialah negatif 8X. Sebab apa? Kosong tak ada apa-apa. Unknown of X tak ada. Jadi tinggallah tambah tolak 8X, awak akan dapat negatif 8X. Okey, ini awak dapat 1 markah. Cari persamaan ni. Selepas tu awak nak lukis satu garis lurus, just ambil 2 titik lah XY. Suka hati awak nak ambil X kosong, Y kosong ke. Lepas tu awak ambil X1, Y dapatlah negatif 8. 2 titik cukup. Lepas tu awak tandakan di atas graf yang sama. Jangan awak buat graf lain-lain. Atas graf yang sama awak tandakan. Okay, dapat 1 markah nak dapatkan satu garis lurus. Lepas tu 1 negatif 8. Okay, tandakan dekat bawah tu. Lagi 1
awak ambil kosong-kosong. Okey. Lepas tu buat satu garis lurus. Bila dah dapat satu garis lurus, cari nilai intersection point tu, garis lengkung dengan garis lurus. Cari nilai dia. Okey, nilai yang pertama, ni nilai yang kedua. Okey, nilai yang kedua. Baca dekat bawah dia. Yang ni bila awak baca betul-betul dekat graf awak, follow graf awak jangan follow graf orang. Okey, graf awak dapatlah situ negatif 0.8, yang kedua dapatlah 2.4. Macam mana nak dapat 4 markah? Okey, awak dapat persamaan dia ni negatif 8x 1 markah. Awak lukis satu garis lurus 1 markah. Awak dapat dua nilai titik persilangan antara garis lurus dengan graf ni, ada dua titik persilangan. Awak nyatakan titik persilangan tu untuk nilai x So dapatlah lagi 2 markah. Dapatlah 12 markah semuanya. Boleh Okey, habis untuk graf. Sekarang kita masuk pada apa ni nama dia? Penjelmaan. Okey. Untuk penjelmaan ni, awak kena kenal pasti dulu apakah translasi yang diberikan, penjelmaan yang diberikan, adakah bentuk translasi, putaran, lagi satu apa, pantulan, dan yang paling senang sekali pembesaran lah. Pembesaran selalunya bahagian A tak ada, bahagian B. Okey, kita tengok dulu kat sini. Soalan dia kata penjelmaan T ialah translasi 2-3. 2-3 ni awak mesti tahu 2 ke atas, 2 ke kanan, 3 ke atas. Okey. Yang atas ni ialah kiri kanan, yang bawah ni ialah atas bawah. Okey. Lepas tu dia kata penjelmaan R ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 00. Awak kena tahulah anti-clockwise macam mana, clockwise macam mana. Tengok jam tangan awak, arah lawan jam macam mana, arah ikut jam macam mana. Okey, dalam kes ni dia kata RT. Bila dia kata RT, maksudnya awak kena buat T dulu. T dulu, barulah diikuti dengan R. Untuk soalan 2 ni awak kena buat R dulu baru buat T. Okey, titik yang dikehendaki ialah titik Q. Titik Q ni ialah titik 03. Dia dah nyatakan dah titik apa yang perlu awak gerakkan. Okey, kita tengok dulu. Sekarang titik Q ni ialah 03 dekat sini kan. Dia suruh bagi dia punya penjelmaan ialah RT. Maknanya kita buat T dulu. T tadi ialah translasi 2-3. Maknanya 2 ke kanan, 3 ke atas. So kita gerakkanlah dia 2 ke kanan dan 3 ke atas. Okey. Lepas tu awak nyatakan titik dia ialah 2, 6. Tu baru yang pertama tau. Baru T. Dan diikuti dengan R. R ialah putaran 90 darjah lawan jam pada pusat O. So, jangan awak sambungkan Q dengan pusat asalan ni. Dia nak ialah setelah awak buat translasi tadi. So, yang kita sambungkan ke pusat asalan ialah titik 26 ni. Okay, sambungkan. Lepas tu, dia akan putaran lawan jam. So lawan jam dia akan pusing ke kiri kan. Okey. Dia akan pergi sini ialah 90 darjah. Okey, dia pusing ke situ, kat situlah dia jatuh. Okey. Untuk awak besok, kalau misal kata awak nak buat, awak boleh guna bucu pembaris. Bucu pembaris, okey. Macam ni kan, bucu pembaris ni awak letak dekat yang ada 90 darjah ni. Betul-betul 90 darjah awak letak dekat sini, lepas tu awak buat garisan ni. Lepas tu awak kira berapa dia punya jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sini 6, sini mesti 6. Lepas tu awak nyatakan koordinat dia. Koordinat dia ialah apa? Negatif 6, 2. Okay, baca X dulu baru baca Y. Jangan baca Y dulu baru baca X. Negatif 6, 2. So inilah jawapan dia. Dapatlah 1,
markah. Ya ke satu markah? Okey, 2 markah. Itu yang pertama Okey, untuk yang kedua TR. TR. Maknanya awak kena buat R dulu tau. Buat R dulu baru buat T. Okey, buat R dulu maknanya awak kena sambungkan Q dengan asalan dulu. Okey, sambungkan dulu Q dengan asalan. Lepas tu awak kena putarkan. Samalah dia 90 darjah. Kalau kat sini senang nampak lah sebab situ dah terang-terang 90 darjah. Okey, ada 3 petak ke atas, mesti 3 petak melintang. Itulah dia punya image. Image dia ialah tulis kat situ 30. Lepas tu kita translasikan dia 2 ke kanan. Okey, gerakkan dia 2 ke kanan, 3 ke atas. Okey, 3 ke atas. Apakah koordinat dia? Koordinat dia ialah tolak 1, 3. Jadi dia punya titik sini ialah tolak 1, 3. Jadi besok awak kena kenal pastilah apakah transformation yang dinyatakan, sama ada translasi ke, putaran ke, ataupun lagi satu pantulan. Okey. Dapatlah 4 markah dekat situ. Cuma saya nak bagi tahu kalau pantulan, let's say pantulan, saya bagi contoh katakanlah pantulan pada X sama dengan 2 katakan. Okey. Awak lukis garisan X sama dengan 2 dekat sini. Tengok kalau X sama dengan 2, dia mesti potong pasti X tau. Kalau X sama dengan 2, mesti garisan tu potong pada 2. Okey, pada paksi X sama dengan 2. Okey, macam mana nak cari image Q dia? Kalau sini 2 petak, ke belakang mesti 2 petak. Okey, ini dinamakan pantulan. Kalaulah katakan Y sama dengan 5 katakan. Okey, untuk garis Y sama dengan 5 awak kena buatlah sini, sini ialah garisan Y sama dengan 5 Y sama dengan 5. Saya gunakan mouse ni bukannya pen sebab saya tak ada pen. Okey, kalau sini 2 petak, okey 2 petak, Q ni ke atas mesti 2 petak. Sinilah. So dia punya image ialah 07. Baca paksi X dulu tau, baru baca paksi Y. Faham antara pantulan, putaran dengan translasi. So bagi hadam, besok at least awak boleh dapat 3-4 markah dekat sini. Okey, sekarang untuk soalan bahagian B. Pentagon tak sekata FJP, mana dia FJP? FJP HG, okey yang besar tu ialah image pentagon tak sekata A, B, C, D ni di bawah gabungan penjelmaan UV. UV ni of course lah VU dulu baru V. Ingat uraikan selengkapnya penjelmaan itu. Okey. Kalau kat sini dah senang, dah nampak senang-senang lah kan. Dia merupakan daripada sini pergi ke sini dah sah-sah lah, dia ni ialah merupakan apa? Pantulan kan. So U nya ialah pantulan, V dia ialah pembesaran. Kalau awak nampak macam tu awak tulis saja pantulan dan juga pembesaran. Dah dapat 2 markah dah. Tak payah pada apa, pusat apa, garis apa, dengan faktor skala apa, semua tak ada. Okey, kalau awak dah tak tahu sangat, tulis saja kat situ. Itu ialah pantulan dengan pembesaran. Settle, dapat 2 markah. Okey, jawapan. Ini jawapan yang tepat lah. Daripada A, B, C, D, E tu, dia pergi M, N, L, F, K tu, dah nampak dah dia ialah pantulan pada garis X sama dengan kosong. Ini ialah pada garis X sama dengan kosong. Okay, X sama dengan kosong. Okay, dia kemari. Lepas tu, pantulan 1 markah, garis X 1 markah, garis X sama dengan kosong 1 markah. Selepas tu, dibesarkan, nampak V ialah pembesaran. Berapa kali ganda ni? Awak nampak dia dibesarkan, tulis pembesaran. Faktor skala awak baca ni.
Ini ialah 2. 2 jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Maknanya dah jadi 6 kan? Faktor skala 3. Kalau nak senang awak tengok sini je. 1, 2, 3. Ini ialah 3. Ini dah jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Sini 9. Sini 3 kan? Sini 3. So faktor skala dia ialah image bagi dengan objek. 9 bagi 3 dapatlah 3. Jadi faktor skala dia ialah 3. Pada pusat 1, 1. Macam mana nak cari pusat? Ni ialah pusat 1, 1. Macam mana nak cari pusat? Awak cantumkan N ke J. Awak cantumkan M dengan L. Sorry, M dengan L pula. M dengan P awak cantumkan. So dia akan bertemu pada titik F. Okay, kalau awak buat satu garis lurus dekat sini, dia akan bertemu pada titik F. Okay, awak tulis F pun boleh, awak tulis pusat 1, 1 pun boleh. So dekat sini dapatlah 3 markah. Okay, 3 markah. Pembesaran 1 markah, faktor skala 1 markah, pusat 1 markah. So dah 3 markah dekat situ. Then tengok lagi. Diberi bahawa pentagon tak sekata ni mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 24 meter square. Hitung luas kawasan yang berlori. So ingat tak lagi formula dia? Luas image sama dengan F kuasa 2 kali luas objek. Ni 24 Okay, formula dia luas image sama dengan K kuasa 2 kali luas objek. Okay, luas image kita tak tahu nilai X yang melori ni, tapi 24 ni sama sebab kita ada 24 ni sama dengan ni. Okay, lepas tu faktor skala kuasa 2 kita kuasa 2 kan, faktor skala kuasa 2 kan, kalikan dengan luas objek. Luas objek ialah 24, ni ialah K kuasa 2, ni ialah luas image. Lepas tu awak simplify dekat sini, awak akan dapat X sama dengan 216 / 24. So dapatlah X sama dengan 192. Okey. Dapatlah situ 3 markah. Itu pembahagian markah dia. Boleh ya? Now, kita continue sikit lagi. Ini last. Okay, jadual 14.1 menunjukkan taburan kekerapan jisim dalam kg bagi 100 bagasi sebuah kapal terbang. Disuruh lengkapkan table hitung mean, estimate mean kita kena hitung. Okay. Table ni dia dah bagi. Dia dah siapkan jisim berapa. Ini selang kelas dia. Frekuensi dia dah bagi. Dan awak kena kira midpoint. So ingat tak lagi nak kira midpoint macam mana? Kosong, kalau macam ni dapat 2. Kosong tambah 4 bahagi 2 dapatlah 2. Kalau awak tekan kalkulator, kosong awak tambahkan dengan 4. Tekan sama dengan dulu Tekan sama dengan dulu. Dia akan dapat 4. Barulah bagikan dengan 2. Dapatlah 2. Jangan tak tekan sama dengan, awak terus bagi 2. Memang jawapan dia salah. Okay. 5 tambah 9 bahagi 2. Okay, itulah jawapan dia. Dan 5 tambah 9, 14 bagi 2 dapat 7. Dan ni semua awak penuhkan. Ingat titik tengah. Selang kelas ni campurkan, lepas tu bagikan dengan 2. Tekan sama dengan dulu. Okey, sempadan atas. Sempadan atas ni dia. Ni ialah sempadan atas ni. Okey, bahagian ni awak tambahkan 0.5 tambah 0.5. Okey, itu kita namakan dia sempadan atas. Okey, kalau nak lukis ogif, pastikan kekerapan bermula dengan kosong. Soalan saya rasa kena lukis ogif. Okay, lepas tu nak kira CF ni, cumulative frequency ataupun kekerapan longgokan. Macam mana nak kira? Ni, kosong, kekerapan ni, kosonglah start. Lepas tu kosong ni awak tambahkan dengan 12, dapat 12. Lepas tu 12 ni awak tambahkan dengan 18, dapat berapa? 30. Boleh kan?
30 ni awak tambahkan dengan 26 dapat 56. 56 ni awak tambahkan dengan 25 dapat 81. 81 tambah 13 dapat 94. 94 tambah 6 dapat 100. Pastikan dapat 100 sama dengan data yang diberi dalam soalan. Kalau tak sama ni yang memang salah lah. Kira balik semula. Pastikan jumlah dia 100. Okay. Bila dah settle table ni, tak ada masalah nak kira midpoint, upper boundary ni sepadan atas dengan CF. Okay. Dia suruh kira min. Nak kira min mesti titik tengah kalikan dengan kekerapan. Semua titik tengah ni awak kalikan dengan kekerapan. 2 tambah kosong. 2 kali kosong. Nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Sebab 2 kali kosong jawapan dia kosong. Okey, awak mulakan dengan 7 kali 12 semua awak tambahkan. Lepas tu bahagikan dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan ialah 100. Dapatlah 18.35. Pastikan 2 titik perpuluhan. Okey, biasanya 2 titik perpuluhan. Okey Dan kita teruskan, itu ialah min. Ni nama dia min Okey, bila dah cari min, okey ni 1 markah, 1 markah, 1 markah dapatlah lagi ni 2 markah. Selalunya min 3 markah. Okey. Untuk jalan kerja ni tolong tunjuk. Jangan awak suruh kalkulator kira, lepas tu awak senang-senang aja bagi jawapan 18.35 tanpa jalan kerja. Jangan harap awak nak dapat markah. Yang 2 markah ni kena tunjuk dulu baru dah dapat 18.35, 1 markah dapatlah 3 markah semua. Okay Ni data semua kat atas ni kena tunjukkan berapa-berapa nilai dia. Okay, settle. Dan dia kata baca-baca menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg. Ni selalu awak 2 cm kepada 5 kg pada paksi X dan 10 bagasi pada paksi mencacang lukis satu ogif. Kadang-kadang awak confuse tau macam mana nak buat benda ni. Maknanya pada paksi X tu awak buat 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu salah. Awak kena baca dia punya upper boundary ataupun sempadan atas. Untuk paksi X sempadan atas 2 cm kepada 5 kg ni awak baca sempadan atas. Sempadan atas. Okey. Okey, 10 bagasi pada paksi mencacang ni awak kena baca CF. CF tu ialah cumulative frekuensi ataupun kekerapan longgok. Ingat set dekat kepala otak awak sekarang, paksi X untuk ogif ialah sempadan atas, paksi Y untuk ogif ialah kekerapan longgok. Okey, ingat. Dan ni nama dia 10 sampai 100. Ini ialah kekerapan longgok, nampak ni, kekerapan longgok. Dan bahagian X ini ialah sempadan atas. Okey. Jangan awak buat sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tak nak. Okey. Tulis sempadan atas yang kita dah kira tadi. 4.5, 9.5 ni. Ni ialah sempadan atas. Okey. Yang ini ialah kekerapan longgok. Ni. Kekerapan longgok paksi Y. Paksi X ialah sempadan atas. Lepas tu awak tandakan titik-titik yang sesuai. Dan awak buatlah graf ogifnya macam ni. Tolong lukis freehand. Bukannya awak cantum daripada titik ke titik menggunakan pembaris. Jangan buat macam tu. Okay. Bila dah siap macam ni, paksi 1 markah. Okay, semua titik plot betul 2 markah. Okay, graf awak lukis cantik, licin 1 markah, dapatlah 4 markah. Okay, soalan mungkin tanya peratus bagasi melebihi 20 kg. Okay, 20 kg awak tengok dekat sini. Ini ialah bahagian kg kan, jisim dia. Okay, 20 dekat sini. Okay, bacalah daripada sini berapa. Kalau ada soalan macam ni lah, baca paksi Y dia berapa. Okey, baca daripada graf awak. Okey, dan kat situ awak tulislah 100 tolak 59 dapatlah 41%. Peratus ni kalau tak ada pun tak apa. Tulis 41 je pun okey. Boleh Okey.
Sikit lagi sabar. 1 markah. Okey. Kadang-kadang dia bagi graf macam ni. Okey, dia bagi graf. Dia tak bagi data tau. Dia bagi graf dalam bentuk apa nama dia ni? Histogram. So, awak kena complete table. Complete table berdasarkan kepada histogram ni. Okay. Tapi data yang pertama dia dah bagilah. So, awak kena kajilah dekat sini. Ini ialah kekerapan. Kekerapan bar yang pertama 1, kekerapan bar yang kedua ialah 3 nak senang buat macam ni dulu. 1, 3, 6, sini berapa? 10, sini 11, okay. Sini ialah 7, buat macam ni. Pandang last sekali ialah 2. Okey, yang diberi di sini ialah kalau nampak ni di tengah-tengah, maknanya confirm lah itu ialah titik tengah. T-E-N-G-A-H, titik tengah. So sekarang kita kena cari dia punya kelas interval dia. Kelas interval daripada sini ke sini ni kita cari kelas interval dia. So 13 di tengah-tengah. Bila 13 di tengah-tengah, 13 di tengah tau. Of course lah data tu bermula dengan 11. Okay. 11, 12, 13, 14, 15. Hingga 15. Okay. Sebab apa? 16, 17, 18. 18 tu di tengah-tengah lagi. 18 di tengah-tengah lagi. Bila 18 di tengah-tengah, maknanya 16 hingga 20. Kalau awak tak percaya, kiralah dengan jari awak. Okey. Ini mulakan dengan 11, 15, 16, 20. Masalah sekarang, dia tak bagi nilai kosong tau. Kat sini kosong ni dia tak bagi. So awak tambahlah 1. Kalau 11, 15, maknanya 6 hingga 10 ialah frekuensinya kosong. Frekuensinya kosong lah dekat sini kan. So, table akan jadi macam ni. Table dia dah siap-siap dengan satu data. Okey, awak follow je data. Maybe dia bagi data yang ni. So, awak follow je lah. Tengok tengah-tengah dia apa. Ambil graf tu balik. Tengok dia punya titik tengah dia berapa. Okey. Awak settlekan selang kelas ni. Kalau macam ni 6, 10 tadi, 11, 15. Okey, habis sampai habis. Dan dia punya kekerapan ni. Lepas tu ni nak kira kekerapan longkok. Dan daripada kekerapan longkok awak buat sempadan. Buat sempadan atas. Sempadan atas dia kalau macam ni ialah 10.5. 10.5 kekerapan dia ialah kosong. Lepas tu macam ni 1 kekerapan dia ialah 15.5. Okey. Selepas tu ni 20. Ambil selang kelas yang ni, awak kena tambahkan 0.5. Itulah yang kita namakan sempadan atas. Lepas tu nak kira kekerapan longkok, tambahlah 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 3 jadi 4, 4 tambah 6, 10. 10, 20, 20, 11, 31, 31, 7, 38, tambah 2, 40. Dalam kes ni jumlah kekerapan dia ialah 40. Okey, daripada sini awak bolehlah lukis ogif. Ogif yang kita nak lukis mestilah sempadan atas paksi X, kekerapan longkok paksi Y. Okey, then awak lukislah dan jawablah soalan-soalan seterusnya. Lebih kurang samalah. So saya harap awak boleh dapat jawab. Ni jangan lupa tengok graf, cari dia punya selang kelas, lepas tu baca dia punya kekerapan. Daripada kekerapan ni semua awak campurkan, dapatkan kekerapan longkok. Boleh Okey, saya rasa kalau modal kelas, nak cari modal kelas, senang je lah cari kekerapan yang paling tinggi. So 31 hingga 35. Okey, saya rasa tu saja untuk jawapan bekalan awak besok. Dan saya harap awak ulang kaji lagi malam ni tau. Dan video ni nanti saya akan bagi dekat grup. Dan mana-mana tak Terima kasih. Lebih penat lah. Dah bangkit. yang tak
Faham boleh tanya. Okey. Saya harap awak buat ulang kaji lagi malam ni. Dan berharap awak jawab dengan tenang besok dan dapat jawab. Jangan tak jawab, yang penting awak jawab. Okey, itu saja dan good luck. Terima kasih, cikgu.